Galileo Galilei dilahirkan pada 15 Februari 1564 dan telah meninggal pada 8 Januari 1642. Beliau merupakan ahli falsafah, ahli astronomi, ahli fizik dan ahli matematik yang berasal dari Pisa, Itali. Beliau telah banyak menyumbang kepada sains dalam pergerakan, astronomi dan cara saintifik dalam eksperimen. Sepanjang hidup Galileo, beliau telah menghasilkan beberapa buku yang terkenal seperti The Assayer dan Dialogue Concerning the Two Chief World Systems. Antara kejayaan beliau yang terkenal seluruh dunia ialah penambahbaikan teleskop pembiasan yang akhirnya berjaya membesarkan imej sebanyak 30 kali ganda. Selain itu, beliau juga individu yang berani menentang teori atau falsafah daripada Aristotle, ahli saintis yang terkenal dan disanjung oleh para saintis pada zaman tersebut menggunakan kaedah saintifik. Galileo yang juga memperjuangkan heliocentrisme Copernican, iaitu bumi berputar setiap hari dan berputar mengeliling matahari, telah ditentang oleh Gereja Katolik dan beberapa ahli astronomi sehingga ditahan selepas itu. Oleh sebab sumbangan beliau dalam bidang STEM ini, beliau telah digelar dan diiktiraf sebagai bapa astronomi moden, bapa fizik moden serta bapa sains. Terdapat beberapa faktor utama yang menyumbang kepada kejayaan Galileo. Antaranya ialah beliau mempunyai minda kreatif dalam inovasi. Teleskop pertama yang dicipta di Netherlands berjaya membesarkan objek di tempat yang jauh seolah-olahnya berada di dekat. Walaupun teleskop tersebut bukan hasil ciptaan Galileo, beliau telah mengkaji dan berjaya menghasilkan teleskop dengan pembesaran linear sebanyak 3 kali ganda. Beliau seterusnya berjaya menambahbaikan teleskop sehingga pembesaran linear mencapai 8 kali ganda dan akhirnya 30 kali ganda. Inovasi tersebut membolehkan saintis pada masa itu untuk nampak objek di luar angkasa seperti bulan dan planet lain, lalu membuka peluang eksplorasi baharu dalam bidang astronomi. Hal ini telah menunjukkan tahap kreatif Galileo dalam memahami batas teleskop pertama dan melakukan inovasi untuk mengatasi batas tersebut. Akhirnya membawa bidang STEM ke arah baharu, lalu mencipta satu kejayaan yang diiktiraf oleh seluruh dunia sehingga ke zaman ini. Faktor yang kedua ialah pembuktian teori melalui kaedah saintifik. Pada zaman tersebut, kebanyakan saintis hanya bergantung kepada falsafah dan teori daripada ahli saintis terkenal dahulu tanpa eksperimen. Galileo percaya bahawa semua teori perlu disokong dan dibuktikan melalui kaedah saintifik serta ditafsirkan dalam bentuk matematik. Hal ini dapat mengesahkan kebenaran teori dan falsafah yang telah diiktiraf oleh masyarakat zaman tersebut. Hasilnya, beliau telah membuktikan falsafah sains secara saintifik dan menentang sesetengah teori dahulu menggunakan bukti daripada eksperimen. Salah satu teori yang ditentang oleh Galileo ialah berkenaan objek yang lebih berat sentiasa jatuh lebih pantas daripada yang lebih ringan, yang diperkenalkan oleh Aristotle. Beliau telah cuba membuktikan kesahihan teori tersebut banyak kali, walaupun sering ditentang oleh orang ramai kerana dianggap menghina Aristotle. Melalui kajian dan eksperimen Galileo di Menara Condong Pisa, beliau telah membuktikan bahawa jisim tidak menjejaskan masa untuk objek jatuh, tetapi rintangan udara yang menjejasnya. Saya amat mengagumi Galileo kerana beliau melakukan apa yang dihindari oleh masyarakat zaman tersebut dan kekal dengan cara saintifik sendiri, mendorong kepada kemajuan dunia kini dalam bidang STEM. Walaupun ditentang berkaitan heliocentrisme, beliau kekal menyokong teori tersebut dan kini menjadi asas kajian astronomi.
Beliau juga berjaya membuktikan dan membentulkan teori-teori yang salah oleh saintis dahulu. Dua kisah tersebut telah memberi semangat kepada saya untuk menyokong fakta yang sahih dan benar serta mahirkan diri untuk belajar dan buktikan sains melalui kajian saintifik seperti eksperimen dengan gabungan konsep matematik. Daripada inovasi teleskop pula, saya mendapati bahawa untuk menghasilkan sesuatu produk adalah penting untuk memahami cara produk tersebut berfungsi dan seterusnya menambahbaiki dari segi kekurangan atau batas produk tersebut. Dengan itu, produk yang dihasilkan bukan sahaja dapat berfungsi dengan lebih baik, malah boleh digunakan di luar bidang asal. Hal ini ibarat penggunaan teleskop pertama yang terbatas di bumi sahaja. Kini, dengan inovasi yang diluaskan kegunaannya ke luar bumi, iaitu angkasa. Kesimpulannya, saya banyak mendapat inspirasi daripada Galileo Galilei atas kejayaannya yang menyelah di dunia STEM sehingga ke zaman sekarang.